السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat malam ini berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita ini menjadi perkumpulan dan perhimpunan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Dan apabila kita berpisah dan meninggalkan majlis ini, perpisahan dan juga kepulangan kita itu perpisahan yang diampunkan dosa-dosa selama majlis ini berlangsung. Mudah-mudahan tuan-tuan, hadis yang akan kita baca pada malam ini memberikan manfaat dan kebaikan, panduan dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin muttaqin kepada Allah tabaraka wa taala. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan daripada Allah tabaraka wa taala, bahwasanya sesungguhnya Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat mulia. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Suatu ingatan kepada kita, suatu benda yang penting untuk kita sedar. Kedudukan kita di atas muka bumi Allah ini adalah sebagai abdun min ibadillah, hamba daripada hamba-hamba Allah. Sebab itu tindak tanduk kita, perlakuan dan perbuatan kita mestilah mencerminkan kita itu sebagai seorang hamba. Sebab itu apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang nabinya di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Allah memanggil dan Allah menyebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang telah menjalankan abdihi, hambanya. Sebab itu apabila orang memuji Nabi, menyanjung, memuja dan mengangkat Nabi, Nabi larang. Nabi kata, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu memuja-muja, jangan kamu melampau. Apa yang Nabi larang? Jangan kamu mengangkat melampau-lampau, memuja melampau-lampau, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Kristian kepada Isa anak Maryam. Mereka memuja, mengangkat, melampau, menjulang, sehingga Isa itu dikatakan sebagai Tuhan. Nabi kata jangan. Tetapi aku ini, kata Nabi, abduhu wa rasuluh. Panggil dan sebutlah aku sebagai hambanya dan rasulnya. Sebab itu bila kita memuji Nabi atau kita mengangkat Nabi, tidak lebih daripada kedudukan Nabi. Sebab itu kadang-kadang ada sesetengah perkataan kita nak kena hati-hati.
Engkaulah tempat kami meminta hajat. Engkaulah yang memberikan kesembuhan. Ini suatu perkataan yang bahaya. Kerana Nabi tidak boleh menunaikan hajat. Nabi tak boleh memberikan kesembuhan. Nabi abduhu wa rasuluh. Nabi itu bukan pada kedudukan Tuhan. Nabi itu hambanya. Sebab itu Nabi kata, ana bashar. Aku ini manusia. Quran sebut, aku manusia seperti kamu. Hamba daripada hamba-hamba Allah. Mithlukum. Samalah aku ini seperti kamu. Manusia biasa. Sebab itu ada di kalangan Arab. Mereka puji Nabi, mereka buat syair. Apa yang mereka sebut? Di sisi kami ada seorang Nabi yang mengetahui perkara yang telah berlaku dan akan berlaku. Nabi kata yang tu tak betul. Perkataan tu salah. Nabi dia tak tahu benda yang akan datang. Ghaib bukan di tangan Nabi, tetapi di tangan Allah. Sebab itu Quran menegaskan, qul la ya'lamul ghaib. Katakanlah wahai Muhammad. Allah suruh Nabi sebut. Allah suruh Nabi kata, la ya'lamun. Tak ada siapa yang tahu perkara ghaib melainkan Allah. Sebab itu bila tuan-tuan baca qasidah ke, burdah ke, marhaban ke, apalah syair ke, apa yang memuji Nabi, hendaklah memastikan tidak lebih pada kedudukan Nabi sebagai hamba dan rasulnya. Kalau kita nak minta, wa idhista'anta wa idha sa'alta, bila kita nak minta, kita nak mohon, kita tak minta dekat Nabi, kita tak doa dekat Nabi, tapi kita minta, kita doa terus kepada Allah. Ini maksud kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itu kita bukan marah pada salawat yang orang sebut tu. Kita bukan marah kepada perkataan-perkataan yang mereka sebut memuji Nabi. Semua kita puji Nabi. Semua kita angkat sanjung Nabi. Tetapi pada kedudukan yang sepatutnya. Menyebut, ya madad, engkaulah tempat kami meminta hajat. Berat. Kerana Allah tempat kita minta hajat. Jadi Allah panggil kita. Ya ibadi, inni haramtu al-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Itu rangkap yang pertama. Kita nak hurai terus. Pasal hadis ni panjang, kita mungkin tak habis semua, tapi kita pergi kepada rangkap demi rangkap. Pergi kepada perkataan ayat demi ayat. Pertama Allah kata apa? Inni haramtu zulma. Sesungguhnya aku mengharamkan ke atas diriku sendiri melakukan kezaliman kepada hamba-hambaku. Maka oleh kerana aku, kata Allah, telah mengharamkan diriku daripada melakukan kezaliman, tak akan menganiayai hamba-hambaku, maka janganlah kamu pula melakukan perkara tersebut sesama kamu. Okey tuan-tuan. Syarahan yang pertama. Apa maksud Tuhan tak zalim? Kita boleh faham pada beberapa perkara. Satu. Pagi tadi kita sebut sikit dalam kuliah subuh. Tuan-tuan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga ada dalam Sahih Muslim, kedudukan dan pengakhiran kita. Siapa yang dengar pagi tadi mungkin dia dapat tangkap sikit. Kesudahan saya dan tuan-tuan telah ditulis oleh Allah sebelum, bukan kita diciptakan, alam ini diciptakan, tempat duduk kita telah ditulis. Sebab itu Nabi kata, ma minkum min ahadin, tidak ada sesiapa pun daripada kalangan kamu melainkan telah ditulis oleh Allah kedudukannya
sama ada di syurga ataupun neraka. Maksudnya, sebelum tuan-tuan mati atau sebelum tuan-tuan dilahirkan, telah ditulis apakah kesudahan tuan-tuan, termasuk saya. Cuma kita tak tahu lah. Sebab itu dalam hadis Muslim, ketika mana usia kandungan 120 hari, ada 4 perkara yang telah ditulis oleh Allah. Salah satu benda yang telah ditulis sebelum lahir lagi adalah syaqiyun au sa'idun, jannah awin nar. Telah Allah tentukan sama ada hidup seseorang itu bahagia ataupun sengsara. Telah ditulis, telah ditentukan, telah ditetapkan sama ada tuan-tuan ini sebahagian daripada ahli syurga ataupun tempat tuan-tuan akhirnya ke neraka. Dan kita juga baca hadis yang lebih menakutkan. Apa dia? Ada orang yang telah ditulis sebagai ahli syurga, tetapi dia melakukan amalan ahli neraka. Hadis yang tuan-tuan semua ingat. Kesudahan dia, penamat dia sebagai ahli syurga. Nama dia dalam kalangan ahli syurga. Tetapi kehidupan dia, amalan dia, perbuatan dia, kita tengok pada zahirnya bukan ahli syurga, tapi ahli neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan selangkah dia dengan mati, dia melakukan amalan ahli syurga. Ada juga orang yang melakukan amalan ahli syurga, tapi kedudukan dia, maq'adahu, seat dia, tempat duduk dia, kesudahan dia, ahli neraka. Selangkah dia nak mati, satu amalan ahli syurga dia buat, menyebabkan dia masuk syurga. Jadi kalau kita dengar sepintas lalu, kita rasa seolah-olah tidak ada guna kita beramal. Untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beribadat jika kedudukan dan ketentuan kita itu telah diputuskan oleh Allah? Untuk apa? Kita beribadat ini di atas titah perintah suruhan Allah. Tetapi kita diajar bahawa manusia masuk ke dalam syurga bukan kerana amalan yang kita buat. Ini semua kita faham. Memang jelas. Nabi kata tak ada orang yang masuk syurga kerana amal ibadat yang dia buat. Bukan kerana salat dia, bukan kerana zakat yang dia bayar, bukan kerana puasa dia, bukan kerana penat lelah dia. Bukan. Tetapi manusia masuk kerana rahmat Allah. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, adakah engkau juga? Engkau juga. Pasal Nabi ni kita tahu orang yang paling kuat ibadat, orang yang paling tepat ibadat, orang yang paling sempurna ibadat. Tidakkah Nabi juga masuk kerana ibadat? Kita mungkin lekeh ibadat kita, tapi Nabi pun tak kalah ibadat dia pun tak layak nak masuk syurga. Nabi kata dia pun masuk dengan rahmat Allah, bukan kerana ibadat dia. Bila kita dengar macam ni, kita pun akan tanya lagu sahabat tanya, untuk apa kita beramal? Nabi kata, i'malu. Nabi kata, kamu walaupun sudah ditentukan kedudukan, buat macam biasa. Maksudnya jangan kita balik, kita buat keputusan, tak apalah, apa nak jadi, sudah tertulis. Kalau semayang pun nak masuk neraka, masuk juga. Kalau tak semayang pun, kalau kita buat dosa pun, nak masuk syurga, kita akan masuk juga. Lah ni, kita biar apa nak jadi. Lagi senang. Betul tak? Sepintas lalu bila kita dengar nas-nas,
dalil-dalil, keterangan daripada Nabi tu, dia macam nak pi kot tu. Sahabat tanya, untuk apa kita beramal? Nabi kata, buatlah. Sebab apa tuan-tuan? Pasal ni ya. Kata para ulama, memang kita masuk ke dalam syurga dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Pasal tu kita dengar ada orang buat sikit tapi masuk syurga. Ada orang yang hanya memberi minum anjing. Ada orang hanya memotong dahan yang mengganggu orang lain. Ada orang yang masuk syurga kerana sebiji tamar. Sangat lekeh pada pandangan kita. Kecilnya dia buat, tapi dia masuk syurga. Sebab kita tahu, ini rahmat Allah. Dia bagi itu bukan kerana kita semayang. Kalau kita rasa kalau kita ukok semayang, kita nak masuk, saya ingat habuk pun tak ada. Kalut semayang, tak khusyuk, lintang pukang, tak faham makna, merewang kata ceruk. Kalau kita nak ukok, kalau kita nak halusi semayang kita tu, kalau kita nak bagi grade KPI, berapa kita punya peratus, kita tahu ke dirilah terang mana mayang kita. Cari tak tahu nak habak. Tapi Allah dengan rahmat dia, dengan kasih dan sayang dia, pasal itu dia bagi makan kat semua orang, walaupun ada orang tak pernah sekali sujud dekat dia. Quran sebut benda tu. Quran kata, kalaulah kerana tindak tanduk manusia, tak ada langsung rezeki yang Allah akan bagi kalau nak ukur dengan apa yang kamu buat. Tapi kita, pasal itu saya kata tuan-tuan, apa yang kita buat dengan apa yang kita dapat tak padan. Tapi Tuhan bagi. Tuhan bagi juga rahmat dia. Sekarang ni bila dengar macam ni, kita risau apa? Kita risau kot-kotlah kita semayang, kita main mengaji, kita duk tengok orang lain tak main mengaji, kita duk bayang, toh aku masuk neraka, toh dia masuk syurga. Dah aku ni penat selapis dah, main mengaji pula kan. Lagu dia tengok dengan tak mengaji, tak tahu tengok mangkit. Tuan-tuan pernah tak terbayang bila dengar saya baca hadis ni, pernah tak terbayang mangkit esok tengok dia hok yang buhung di kedai kopi, yang duk buang masa di kedai kopi, dia duk dalam syurga. Tuan-tuan hok duk mengaji ni duk dalam neraka. Bolehkah jadi lagu tu? Kita rasa tuan-tuan Tuhan tak akan naya kita. Pasal itu bila kita baca ayat-ayat Quran, Allah menegaskan dia tidak mungkir janji. Dia tidak akan menganiaya kita. Tuan-tuan jangan risau lah. Balik lagi duduk sembang dengan bini laki dia. Macam mana abang? Kita nak mayang subuh dah esok. Ansyak tadi dah mayang lah. Laki dia tanya, pasal apa? Nak kena semayang lah. Dak tu ustaz kata tadi tak tentu juga. Betul lah, memang saya kata tak tentu juga. Memang kalau tuan-tuan tanya saya, ni ustaz saya semayang tak ponti ni, macam mana masuk syurga? Tak tahu. Wih, kacau. Kalut lah tuan-tuan, kalut. Kan? Tengah orang perempuan banyak, dia kata kami duk puasa mayang sunat tak ponti ni, macam mana masuk syurga tak? Tak tahulah kau oi, tak tahulah makcik oi. Jangan duk buat tak tahu, kalut ni. Memang tak tahu. Sebab keputusannya hanya diketahui oleh Allah. Hatta Nabi pun tak tahu. Yang Nabi habaq 10 orang masuk syurga tu pun Tuhan yang habaq. Yang lain mai tanya Nabi pun Nabi tak tahu. Bahkan kita baca dalam hadis, ada orang pergi perang mati syahid masuk neraka. Hadis 3 golongan yang pertama lempak dalam neraka pun semua kaki bagus punya. Kaki sedekah, kaki baca Quran, kaki pi jihad, semua kaki A punya. Tapi nombor 1 kena tok dalam neraka. Tak kepenin. Tapi Nabi habaq. Tuhan yang kata. Fala, Allah kata apa? Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Inni haramtu zulma. Aku telah berjanji mengharamkan ke atasku menganiayai kamu. Maknanya apa? Siapa yang buat, dia akan dapat. Ini janji Tuhan.
Janji manusia, harta saya, kita jangan pegang. Pasal manusia, kita tak boleh tahu. Kedudukan, mungkin dia nak tunai, tapi dia tak mampu. Mungkin dia memang niat nak bohong, kita tak tahu. Tetapi manusia, janji manusia, kita tak boleh pegang. Tetapi yang janji nak bagi, kalau tuan-tuan buat ibadat, yang janji nak bagi ni siapa? Allah. Dia kata kalau salat, kalau taat, kalau patuh, kalau ikut, kalau buat, aku bagi syurga. Ini janji dia. Dan dia pun sebut, dia tak naya kat kita. Maka tuan-tuan boleh tak percaya dengan Tuhan ni? Percaya ke tak? Percaya. So, bila percaya, buatlah. Tak akan keluar daripada mulut kita. Bang no, kita buat-buat saat ni, tengok-tengok ni tauk kita dalam neraka. Yang lelaki berkata, takkanlah kot. Tuhan. Sebab itu kita senantiasa diajar untuk husnudzan, sangka baik dengan Tuhan. Tak boleh sangka buruk. Antara sangka buruk apa dia? Tuhan nak penaya aku. Quran sebut, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Masa Tuhan bagi nikmat, masa Tuhan bagi kesenangan, Tuhan memuliakan aku, akraman. Tuhan sayang kat aku, Tuhan muliakan aku, Tuhan ni dia jaga aku. Tapi Quran kata wa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ketika kami test dia, ketika kami tarik sikit rezeki dia, faqadara alaihi rizqah, kami bagi dia susah sikit, dia kata apa? Fayaqulu rabbi ahanan. Tengok, Tuhan nak bagi aku lingkup, Tuhan penaya aku, Tuhan nak bagi aku hina, Tuhan nak bagi aku jatuh. Itu dia perkataan manusia yang keluar daripada manusia apabila dia diuji, dia menyalahkan Tuhan. Pasal itu tuan-tuan, Nabi kata ajaban li amril mu'min, sangat ajaib, sangat hebat urusan orang beriman. In asabathu darra, ketika Tuhan bagi benda yang tak elok, benda yang dia tak suka, Tuhan uji dia, dia kata apa? Fasabaralah, dia sabar. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah di atas ujian ini. Dia tak condemn Tuhan. Wa idza asabathu sarra, kalau Tuhan elok tak payah ceritalah. Hak tak elok tu. Sebab itu waktu kita senang, kebanyakan orang akan sebut waktu senang. Hatta saya sendiri, ini semua tuan-tuan kena ingat malam ni alhamdulillah ramai bagus boleh dengar sekali, saya tak ulang balik. Apa yang saya cakap dalam kuliah, apa yang saya sebut dalam kuliah ini, pertama saya kata dan ingatkan diri saya dan tuan-tuan. Saya bukan kata ini untuk tuan-tuan, tak. Salah satu daripada sebab saya mengajar ni untuk nak mengingatkan diri saya dulu. Apa-apa pun saya dulu akan kena. Pasal saya yang bercakap. Tuan-tuan dengar. Tuan-tuan tak seberat saya yang bercakap. Janganlah bercakap tak padan dengan 100-200 dengan nak tanggung esok depan Tuhan. Dia kata syok jadi penceramah. Tak payah. Tak padan dengan apa kita nak jawab depan Tuhan dengan habuan dunia yang kita nak boleh. Maka saya ingatkan diri saya, kita ketika senang, mudah, alhamdulillah, mudah mengeluarkan kata-kata memuji dan memuja Tuhan. Tetapi sebenar-benar iman itu ketika tuan-tuan diuji. Dan saya diuji. Ketika diuji itu, adakah semudah itu lidah kita nak sebut alhamdulillah? Lah, kita tak ada apa, makan cukup, sehat, sat-sat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang kita tak rasa nilai, tak ada rasa rega alhamdulillah tu. Pasal apa? Pasal tak ada susah kat kita. Semua duit cukup, cek beki duk kira duk bertambah pula. Makan cukup, tak ada masalah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah, kalimah itu akan dirasakan mahal, besar apabila diucap ketika diuji. Kita nak tahu betul-betul kita boleh puji Tuhan, kita boleh sanjung, puja, angkat Tuhan ketika kita diuji. Orang buat baik kat kita, kita puji dia, betul tak? Orang buat baik kat tuan-tuan, saya buat baik kat tuan-tuan, tuan-tuan puji lah. Hantar mesej, saya jawab, ustaz ni memang bagus. Aku tanya apa, dia jawab. Satu hari mesej, dia tak jawab. Ustaz ni memang tak guna betul. Aku tanya tak jawab, belagak, sombong, tak ada dah. Hingga aku heran. Dan itu biasa. Orang buat baik kat kita, kita nak sayang kat dia, kita nak puji dia, biasa. Tetapi sayang yang mahal itu apabila dia buat buruk kat kita, kita boleh duk sangka baik lagi dengan dia. Allahu Akbar. Dia belanja kita, kita puji dia. Dia tak belanja kita, mungkin dia tak ada duit. Untuk bersangka baik kepada Tuhan ketika dia menimpakan ujian, ini satu benda yang sangat berat. Sebab itu dalam Quran Allah sebut banyak, beberapa ayat, antaranya dalam surah Yunus ayat 44. Innallaha la yadhlimun nas syai'a. Ni janji Tuhan ni. Tadi Allah sebut dalam hadis tu, dalam Quran surah Yunus ayat 44. Tuan-tuan tulis, saya nak sebut cepat ni. Allah kata sesungguhnya Allah tidak akan zalim kepada manusia sedikit pun. Dia janji, dia sebut dalam Quran, dia kata dalam surah Al-Mu'min ayat 31, wa mallahu yuridu zulman lil ibad, dan Allah tidak berkehendak untuk menganiaya sesiapa pun daripada hamba dia. Allah kata apa lagi dalam surah Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Tu lagi derah, lagi terang. Sikit habuk pun dia tak ada nak buat naya kat hangpa. Dia sebut An-Nisa 40, balik buka. Kemudian yang ni yang nak bagi kita confident balik ni. Balik tengok surah Taha ayat 112. Surah Taha 112. Dia kata apa? Wa may ya'mal minas salihat. Tadi ni tuan-tuan duk rasa ku buat satgi masuk neraka. Ku macam mana ni kan? Apa nak jadi ni kan? Penat saja ni kan. Pasal tu kadang-kadang orang yang tipu kita payah nak tolong dia. Sekali dia bohong kita, dia kata hampir lah, hang buat kerja satgi ku bayar. Kita pun buat kerja, dia tak bayar. Kali kedua kita nak buat, dia tak hampir lah. Kali kedua mungkin kita ni pasal bagus. Mungkin kali pertama tak apalah, kita pergi buat kali kedua. Tapi lepas kali kedua, orang mukmin ni dia tak kena ketik 2 kali daripada lubang yang sama. Kali ketiga pun pergi lagi wali. Kita boleh panggil kawan tu wali. Boleh pergi sapu baju dia, cium kaki dia, wali. 3 kali orang bohong pun dia boleh percaya. Sakan. Allah kata wa may ya'mal minas salihat. Kok tuan-tuan duk baca ayat ni. Sesiapa daripada kalangan hamba-hambaku yang melakukan amalan saleh wa huwa mu'min, dia itu orang yang beriman, fala yakhaf, jangan takut. Allah kata jangan takut, la yakhaf, jangan takut, jangan bimbang, jangan risau, jangan duduk sehati. Apa dia? La yakhafu zulman wala hadma. Allah kata sesungguhnya janganlah dia takut berlakunya sesuatu yang tidak adil terhadap dia, dan dia tidak perlu takut dengan kebaikan yang berkurang. Maksudnya jangan takut. Tuhan tulis tak tahu aku puasa hari Senin hari tu? Tuhan tulis tak tahu aku sembahyang itu? Kadang-kadang kita bila selalu duk buat, orang tak perasan, orang tak perhati, orang tak kata apa, kita terbawa-bawa. Dalam kita duk habaq tu, buat apa pun, faman ya'mal, dalam dia bukan orang duk habaq, dia pun duk baca ke diri. Siapa buat kecil pun Tuhan nampak, siapa buat jahat sikit pun Tuhan nampak. Tapi bila mai realiti, Tuhan kira ke?
Sakan tak sakan Tuhan kira. Tuan-tuan bisa dengar tak hadis tu? Kita tak jangka Tuhan bentang dekat kita masa mahsyar. Kita pula pergi tanya, hak ni bila? Tu dia. Di antara soalan yang keluar daripada mulut kita, bila Tuhan bentangkan kebaikan, Tuhan tunjuk apa yang kita buat tu, semua yang kita buat tu, kita pula tanya, yang ni tahu, yang ni tahu, yang ni memang buat, yang ni betul ke saya buat? Tu dia. Sekarang tuan-tuan tengok ni, macam catat nak masuk ni. Berapa ramai orang, kalau kita cek, dia akan pi pun. Salah seorangnya saya. Selepas tuan-tuan pi mana pun, saya tahu kadang pegang telefon, pi duk tonyoh, bukan lekat pun. Oh, okey. Pasal kita pun naik majar dah, pi kata ceruk, pak. Telefon pun naik lingkup dah. Sampai setengah tu dia, not detect, dia pun pening dah. Kan? Tapi kita kadang-kadang boleh terlepas. Dia pun boleh. Manusia. Tetapi yang mencatat ni, malaikat. Kod dia lena, letih ke tak larat ke? Kod dia teralik ke? Oh tak. Ini bukan touch and go. Bukan smart tag. Malaikat. Nampak? So, itu yang pertama. Maksud Allah tak zalim ni, syarahan secara ringkasnya, apa sahaja yang sepatutnya kita dapat, kita akan dapat. Apa sepatutnya yang kita buat, dia akan balas. Apa sahaja kebaikan, ketaatan, apa sahaja, dia akan bayar setimpal, bahkan lebih daripada apa yang kita buat. Jangan bimbang. Itu janji Tuhan. So, apa peranan kita? Buatlah. Macam haji kata, buatlah. Tapi kalau dengan orang, jangan duk buat kalau dia tak ada. Faham tak? Tokek ada, lak meja. Tokek tak ada, biar habis. Pasal kalau kita lak waktu tokek tak ada, dia akan kata kita tak buat. Dia kena bagi nampak. Pasal itulah tokek-tokek pun pasang CCTV. CCTV talih kat dia, tonyoh sampai nak lekang meja. Dia tokek nampak. Manusia biasalah. Nilaian dia setakat dia tahu. Setakat dia nampak. Dan kita punya penilaian pun terhad. Betul lah. Kan? Hadirin mukminin. Okey. Yang kedua Nabi kata apa? Allah sebut dalam hadis ni, selesai bab tu. Jelas. Tak ada soalan saya ingat. Tuan-tuan buat. Akhirnya Allah akan timbang. Alaisallahu biahkamil hakimin. Allah repeat. Bukankah dia seadil-adil hakim? Pasal itu ada benda yang kita terlepas. Ada benda yang teraniaya di dunia. Ada benda yang kita punya tapi tak dapat. Allah akan bagi. Adilnya Tuhan sampai apa? Tuan-tuan dengar tak hadis tu? Ingat tak hadis apa? Ni, hadis ni. Ni. Kambing tanduk kambing. Adilnya Tuhan ni, sehingga Nabi kata apa? Kambing yang ditanduk di dunia, dan dia tak boleh tanduk balik pasal dia tak ada tanduk. Esok di akhirat, di qantarah, Allah bagi peluang untuk dia tanduk. Kambing punya kes pun Tuhan bagi adil. Tambah kes kita. Ni, isu kambing ni. Kambing masuk syurga tak? Kambing masuk syurga tak? Tu yang duk bersabak kambing duk pergi makan benda haram tu pasal apa? Dia tahu ustaz ni, depa buat makanan kucing ni. Awak, makanan kucing ni depa kata tak halal. Siapa yang nak makan? Kucing ke hang? Sejak bila pula kucing kena makan makanan halal? Tuan-tuan. Pasal apa bi tanya kucing kena makan makanan halal, tapi bila dia pi duk bergalak, kita tak kata pun, "Hei, hanya duk bergalak, tak menikah hei." Tuan-tuan faham ke tak? Pasal tu kadang-kadang soalan ni kita tengok, aduh, daripada lapak sengkok kenyang begitu ya. Kenyang dengan soalan. Maaf cakaplah. Apa punya soalan? Tapi kita jawab bila baguslah. Artinya dia alert. Kan. Setengah orang tuan-tuan, kucing dia jaga makan halal tak halal. Dia mangkit pagi pitika ekor. Manusia macam tu kan. Dia juga jaga benda halal haram. Makanan jangan main. Tak ada cok halal aku tak beli. Tapi bila kita tengok dia pakai daripada atas ke bawah terbelah. Tuan-tuan faham ke tak? Kalau kita syarah banyak tu panjang. So balik pada hadis.
Ya ibadi, kullukum dal illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Nabi kata, wahai hamba-hambaku, kullukum dal. Kamu semua asalnya dalam keadaan sesat. Illa man hadaituh fastahduni. Melainkan siapa yang aku nak, dia mendapat petunjuk. Oh, ini pun panjang aku tak nak syarah, tapi saya nak ringkaskan. Quran, Allah sebut dalam hadis ni, kullukum dal. Asal kita ni semuanya sesat. Sesat ni di atas dua makna. Sesat ni di atas dua makna. Satu, sesat dengan maksud kita lahir dalam keadaan tak ada apa ilmu kita ada. Betul tak? Seperti mana Quran sebut. Kita baca sikit kat tuan-tuan. Dalam Al-Quran Allah kata surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kamu tidak ada ilmu tentang sesuatu hal. Hebat bagaimanapun kita sekarang ni asalnya daripada tak tahu. Pasal itu kita jangan sombong, jangan takabur, jangan riak, jangan bangga diri. Dulu kita pun tak tahu. Lepas tu kita mengaji. Allah yang kurniakan ilmu ni. Pasal itu kalau kita rasa kita pandai, kita kena tahu ada lagi orang yang Tuhan bagi lebih pada kita. So jangan duk angkat diri ya. Jangan duk habang kata kita hafal ayat ni, ingat ayat ni, hafal hadis ni, kita saja tahu, kita saja jumpa, orang lain tak jumpa. Iblis kalau dengar pun tayak tak berlagu. Faham ke tak? So tawaduk ni bukan sifat yang mudah. Nak merendah diri ni, nak mengaku saya tak tahu, saya tak reti, saya pun tak faham, saya pun tak jumpa, saya pun bukan senang, terutama bagi orang yang bercakap. Pasal itu Allah kata, kamu keluar daripada perut mak kamu dalam keadaan la ta'lam. Tak tahu tuan-tuan keluar daripada perut tu pandai. Kita keluar dalam keadaan kita tak tahu. Pasal itu budak-budak tuan-tuan tengok, budak-budak dia tak ada ilmu. Apa bukti dia tak ada ilmu? Semua benda dia nak masuk dalam mulut. Tapi tuan-tuan, kenapa tak buat gitu? Budak-budak ni apa saja take dia pun, kalau kita biar lama dia ramah, dia masuk mulut. Kita pula pi duk buat pandai. Budak ni take pun nak makan. Pasal dia budak lah. Kalau kita pergi tengok lelaki kita pula duk ramah lagu tu, jenuh. Pasal dia tak tahu la ta'lamun. Kemudian dia belajar macam kita lah. Takkan kita nak biar senantiasa Allah pilih kita. Allah pilih malam ni. Allah pilih mai duduk dalam majlis ilmu. Banyak benda yang kita dengar baru kita faham. Banyak benda kita lupa, kita ingat balik. Ini peranan majlis ilmu. Pasal itu kita jangan rasa aku tahu nak pergi buat apa. Mungkin hang tahu, tapi tahu itu belum tentu tahu yang benar. Kan? Atau mungkin kita lupa, atau mungkin tak jelas. Apa salahnya kita duduk? Dan ini juga pilihan Allah. Kalau pandai sangat pun, kurang-kurangnya kita dapat berkat majlis ilmu. Pasal itu saya kata mai api. Dia kata saya tak boleh ustaz, 5 minit lah ni jenis mudah mengantuk. Lena pun tak apa. Sekurang-kurangnya dapat majlis ilmu. Kan? Malaikat rahmat. Yang kedua, maksud sesat ni apa dia? Dari sudut hidayah untuk kita mengikuti kebenaran. Yang ni dia panggil apa? Dia panggil taufiq. Tuan-tuan, semua manusia tahu yang mana betul, yang mana salah. Sebab Allah Ta'ala bagi. Yang ni dia panggil hidayah am. Semua orang tahu. Salat wajib. Tak ada orang Islam yang tak tahu. Tetapi yang Allah pilih ni siapa dia? Hatta kita dalam sembahyang pun kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kau tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Bengkok ke? Tuan-tuan masa baca tu bengkok ke?
Bengkok ke tak bengkok, betul tak? Selalu kita ulas benda ni, betul tak? Kalau tuan-tuan dengar orang tafsir surah Al-Fatihah sampai ayat ni, dia akan sebut benda yang sama. Kita masa baca ihdinas siratal mustaqim, masa tu kita tengah menghadap Tuhan. Tak lurus lagi ke? Kita baca tu dalam semayang, tak betul lagi ke hidup kita? Betul dah lah tu. Tapi nak minta apa lagi? Tuan-tuan, kata para ulama, dua benda kita minta alam tu. Maksud siratal mustaqim tu dua benda. Satu, kita minta supaya yang betul itu istiqamah. Dapat? Bila tuan-tuan baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah oleh engkau akan kami jalan yang lurus. Walaupun kami sekarang berada di atas jalan yang lurus, kami mendirikan salat menghadap engkau, tetapi kami tidak boleh jamin benda ini akan kekal, melainkan dengan keizinan engkau. Pasal itu lepas sembahyang tuan-tuan baca apa? Satu doa yang sangat pendek, kalut macam mana pun bacalah. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita kena sambung lah. Pasal doa ni tak terjemah lagi. Kita azan lutut bila. Sekejap saya sambung sikit doa ni. Kita tangguh insya-Allah ta'ala.
Bismillah. Tuan-tuan, Allah suruh kita fastahduni. Mintalah hidayah. Pasal tu antara doa yang paling Nabi banyak baca, Allahumma hdini. Ya Allah, bagilah aku hidayah. Dalam doa yang lain pun sama, bunyi dia lebih kurang. Allahumma hdini, beri aku hidayah. Allahumma inni as'aluka huda. Baca tak? Allahumma inni as'aluka huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Itu doa yang antara yang paling kerap Nabi ulang. Ya Allah, berilah aku hidayah, berilah aku perasaan takut, berilah aku perasaan kaya, berilah aku perasaan merasa cukup dengan apa yang kau bagi dan tidak merasa tamak dengan apa yang aku tak dapat. Itu doa Nabi. Tuan-tuan, kita bila salat, satu, kita tak tahu kita boleh istiqamah ke tak. Manusia tak boleh jamin. Doa Nabi, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allah kata apa? Nabi sebut, Nabi baca. Sehingga Aisyah kata, aku tanya Nabi. Aisyah kata, aku tanya Nabi, pasal apa doa ni yang paling kau kerap ulang? Baca macam ada sesuatu. Aisyah pun heran. Ulang sungguh, ya muqallibal qulub ni. Nabi kata, sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara jari, bainal asabi'ir rahman. Allah. Nabi kata, sesungguhnya hati manusia ini berada di antara jari-jari Tuhan. Yuqallib, dia boleh pusing. Pasal itu kita kata, tiap-tiap kali kita salat, kita ulang ni benda yang sangat kita nak. Benda yang kalau orang tu duk ulang, duk peringat kita, memang dia terdesak, memang dia nak sungguh. Kalau dia tak berapa nak heran, sekali dua dia habaq, lepas tu dia tak habaq dah. Tapi kalau tiap-tiap kali jumpa dia duk habaq, makna betul-betul dia harap lah. Demikian Allah ajar kita dalam Fatihah. Setiap kali jumpa dengan aku, antara benda, pasal tu tuan-tuan baca tak? Fatihah ni sangat dalam dia punya falsafah dia. Dalam dia punya maksud dia. Quran kata, iyyaka na'budu. Pertama, kita declare hanya Tuhan yang kita sembah, Allah, tak ada Tuhan lain. Yang kedua, iyyaka nasta'in. Hanya Tuhan, Allah yang kita minta pertolongan. Nampak? Allah ajar kita dua benda. Satu, hanya semata-mata aku yang disembah. Tak boleh ada Tuhan selain aku. Ya, kita mengaku dan kita ulang ikrar itu. Kita perbaharui tiap kali kita salat. Lepas kita sujud dan sembah hanya Allah, kita habaq dekat Tuhan, dia saja kita minta. Tuan-tuan perasan tak? Saya selalu duk sebut, selepas kita sebut iyyaka nasta'in, hanya engkau kami minta, hanya engkau tempat kami berdoa, hanya engkau tempat kami memohon, apa doa pertama kita minta? Hidayah. Ihdi tu, ihdi kan? Ha apa? Ha bulat. Kau duk ngaji tajwid dulu, ha pedah. Punya tekan Tok Guru nak bagi betul. Ha bulat. Ihdi, daripada perkataan hidayah. Dalam banyak-banyak doa, selepas kita declare, setelah kita habaq, hanya engkau yang kami minta, hanya engkau yang kami berdoa. Doa apa? Doa hidayah. Maksudnya lebih besar hidayah daripada tanah bendang, lebih besar hidayah daripada duit ringgit, lebih besar hidayah daripada kedudukan. Tak minta benda lain. Dina. Kutlah tuan-tuan kata, boleh dah hidayah ni dapat dah, tukar hak lain tak apa dah. Pasal saya duk rasa macam saya ni okey dah. Duk minta apa lagi? Lepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boh kita nak minta tu. Batal terus sembahyang tu, lingkup pahana. Allah suruh kita hidayah. Kerana manusia bila dia dapat hidayah, yang lain semua akan ikut ke belakang. Hidayah ni hatta kita baca semalam. Siapa ikut kuliah saya di Batu Dua, dia kata jangan sebut Batu Dua. Batu Dua lama. Pagi habis baca. Bini tanya, pergi mana abang? Batu Dua.
Astaghfirullah. Itu dua lama. Kita kata hatta Nabi dia sangat sehingga bapa saudara dia mati pun dia macam tak berapa tak boleh duduk. Sehingga Allah marah, Allah tegur. Allah kata tak boleh kata macam tu. Dia nak minta ampun ke Abu Talib. Allah kata tak boleh. Maksudnya dia nak sungguh-sungguh lah pak dia boleh hidayah. Pak menakan yang dia cinta, pak menakan tu pun tuan-tuan tahu sebahagian ulama kata apa? Pasal apa dia tak masuk Islam? Ada pendapat sebut. Kerana kalau dia masuk Islam, dia tak boleh bela Nabi. Tu punya besar kalau betul lah pengorbanan dia tu. Tapi hidayah tak masuk juga. Sebab itu hidayah ni lebih mahal. Kita sayang anak kita, tak masuk hidayah. Kita ajak anak kita, tak masuk. Anak orang lain yang dapat. Saya mengajak, anak saya tak dengar, anak orang lain dengar. Hidayah. Nabi suruh pak menakan dia masuk, pak menakan dia tak masuk, pak orang lain yang masuk, pak Abu Bakar. Sampai Abu Bakar kata apa? Tak apalah, tukarlah pak aku dengan pak menakan Nabi, kalau itu boleh mengembirakan Nabi. Tu dia. Hidayah dia tak kenal pak, dia tak kenal anak. Azar pak Ibrahim tak boleh. Itu benda yang besar. Kita minta hidayah. Kemudian Nabi kata apa? Pasal itu kita minta Tuhan tolong kita. Allahumma a'ini ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk ingat kau. Tolonglah aku untuk buat ibadat dengan baik. Kita jangan rasa besar kita ni pasal kita boleh buat ibadat. Kita boleh buat ibadat pun di atas Tuhan tolong. Pasal itu bila Tuhan panggil kita main sembahyang, kita kata apa? La haula wala. Pasal itu tuan-tuan ingat, tuan-tuan main ni atas, memanglah tuan-tuan nak main satu bab, tapi pilihan Allah. Pasal itu bila muazzin, yang lain semua sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tapi bila mari tang hayya 'alas salah, Tuhan ajak. Bila aku panggil mai, sebut. Dia panggil hauqalah. Hauqalah. Tak ada lah kedrat, tak ada lah kekuatan, tak mampu untuk aku tahu selangkah pun melainkan dengan kurniaan Tuhan. Tuan-tuan ingat saya boleh main bercakap dulu ni kerana saya bercakap ke? Tuan-tuan ingat saya boleh bercakap dan tuan-tuan boleh dengar ni kerana kita bercakap, kerana tuan-tuan dengar ke? Kerana saya prepare ke? Kerana saya biasa bercakap ke? Pasal itu ada orang yang pengalaman, tuan-tuan pun bisa dengar kot, ada orang yang study, rajin, pulun betul, trial hebat, tiba-tiba mari hari real exam, peperiksaan sebenar, selesema. Bukan COVID, selesema. Berayak hidung, sapu meleleh, sapu meleleh. Bila mai berayak hidung, mata gatal, telinga nak bengang, badan hangat sejuk. Daripada boleh jawab, kelam, tak boleh jawab. Pasal itu bila Tuhan suruh Nabi buat apa-apa, insya-Allah. La haula wala. Pasal itu Nabi suruh kita ulang. Bukan payah. La haula wala quwwata illa. Nak habaq. Okey. Kemudian Nabi kata apa lagi? Oh, ini kita ambil rangkap yang terakhir. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i', semua kamu lapar. Ni bukan saya tanya. Saya duduk jawab betul lapar. Mentikah? Tak. Ni Tuhan sebut. Kullukum ja'i'. Ju'. Kamu semua lapar. Illa man at'amtuhu. Kecuali orang yang aku bagi dia makan. Dia tak lapar. Fastat'imuni ut'imkum. Oleh kerana aku yang bagi hampa makan, kamu makan, mintalah kepada aku supaya aku bagi makan, aku akan bagi. Pelik ni ayat ni. Allah kata semua kamu lapar. Yang berkuasa beri makan ni hanya aku je. Yang boleh mengangkat lapar daripada perut-perut kamu tu, aku.
Sekarang minta aku nak bagi. Boleh? Ke tuan-tuan nak minta dekat Buluh Betung? Nasi kandar 3 tiup. Jangan duk percaya karut tu. Siapa yang bagi kita makan? Allah. Hakikat kita nampak manusia lah. Kemudian Allah kata apa? Ya ibadi kullukum arin. Semua kamu hamba-hambaku arin. Tidak berpakaian. Bogel lah, tak ada pakaian. Illa man kasautu, kecuali siapa yang aku bagi dia pakai. Dua benda yang Allah sebut berkaitan dengan rezeki. Pasal itu saya nak perhabis tekat ayat ni. Pasal dia bersoal benda yang berkait. Pertama, Allah isu makan. Yang kedua, Allah isu pakai. Allah kata semua manusia lapar, aku bagi makan. Minta, aku nak bagi. Semua orang tak ada baju, telanjang, bogel, aku bagi. Mereka ada pakaian. Orang lain tak boleh bagi. Minta aku nak bagi. Tuan-tuan, kenapa dalam soal rezeki yang begitu luas Allah hanya sebut dua benda? Baju dengan makan. Pertama, ini benda yang paling asas manusia perlu. Apa benda yang paling penting? Makan dengan pakai. Tetapi tuan-tuan payahlah nak faham pasal tuan-tuan segala makneka serba-serbi duk ada. Pergi kem pelarian. Pergi kem-kem pelarian Rohingya ke mana-mana yang pelarian tu. Pelarian tu manusia yang betul-betul memang dia, tuan-tuan tanya, nak apa? Dia hanya nak dua benda ya. Satu makan, satu lagi pakaian untuk dia pakai. Untuk tutup aurat dia dan daripada sejuk. Yang kedua dia nak makan. Dia tak ada nak minta. Kalau ada kereta ke sebiji ke, kalau ada motor ke sebiji ke, atau kalau ada blender ke apa, tak, dia kata main makannya. Tuan-tuan hadirin mukminin. Sebab itu rezeki ni luas. Rezeki ni benda yang selalu kita duk bahas, kita duk syarah, dia luas. Kata para ulama, saya nak sebut sebagai kesimpulan. Pasal benda ni saya dah cakap banyak tempat. Cuma saya nak peringat, bila sentuh soal rezeki, tuan-tuan kena ingat usul rezeki. Lepas ni bila tuan-tuan dengar atau tuan-tuan bercakap atau tuan-tuan terfikir soal rezeki, tuan-tuan kena balik kepada beberapa pokok berhubung dengan rezeki, maka kita akan berdamai dengan Tuhan. Satu, apa dia? Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni sesuai dengan apa yang sepatutnya kita dapat. Faham? Dapat? Bila sebut rezeki, makanan, pakaian, anak, harta, duit, kedudukan, kalau Tuhan bagi sesuai dengan apa yang sepatutnya kita dapat. Tuhan, dia tak bagi apa yang kita mahu. Dia bagi apa yang kita perlu. Payah nak faham? Saya bagi contoh, bagi mudah. Anak kita, kan anak orang, anak kita. Kita mau kalau turut hak yang dia mau, tak payah anak lah. Pasal yang duk ada dalam masjid ni pun semua anak kami tak minta dah. Okey, cucu. Pasal anak minta ni tak apa sangat. Cucu yang rebah tu. Tok Wan kalau dengan cucu minta, gadai bergolok bergadai pun tak apa. Tapi kita deal dengan anak kita, dengan cucu kita, atau dengan isteri. Saya nak sebut satu ya, dengan orang yang kita kasih. Tuan-tuan ikut semua kah? Mungkin tuan-tuan tanya, hang nak apa? Tanya bini ke, atau tanya anak, nak apa abang, nak apa kak, ataupun tanya cucu nak apa. Kudih abang abah tu kan, dia tak nak kapal terbang, bukan kuih, kapal terbang. Kapal terbang hak mainan dak, kapal terbang hak sungguh.
Kadang-kadang kita boleh bagilah, tapi kita tak bagi. Kita ni sebagai ibu bapa, sebagai orang yang nak bagi, kita tak ikut semua. Pasal apa? Kerana kita tahu benda itu tak perlu untuk dia. Tapi ada benda yang anak tak minta, tapi pergi bagi. Kalau tanya anak kecil-kecil lah, anak cucu kecil-kecil, ada dia minta nasi, mainan, dia Tok Wan, jangan lupa mainan. Tata Tok Wan balik nasi. Orang habaq mainan, tak dengar ah. Yang balik nasi pasal apa? Mainan dia tu kalau timpa, bukan kita dia mati dengan Tok Wan mati. Tapi ketika itu yang dia perlu sebenarnya makanan. Tapi bila kita bagi makan, dia hargai tak? Dia tak rasa apa. Pasal apa? Pasal dia tak faham. Dia marah lagi dah. Oh, apa Tok Wan aku ni? Hei, orang habaq mainan, dia pergi beli nasi. Tapi dia makan. Pasal dia lapar. Tapi kalau kita turut, kita tak beli makanan pasal dia tak minta, kita beli mainan, agak-agak tuan-tuan apa jadi? Mati budak tu. Nak abang ni? Mainan, beli mainan. Nak abang ni? Sampai lembek budak tu. Lepas tu polis tanya, pasal apa tak bagi dia makan? Dia tak mau, dia nak mainan. Sampai mati budak tu. Dia tak mau, saya tak bagi, saya bagi hak dia mau. Tuhan, dia tahu apa yang kita perlu. Sebab itu bila dia bagi, kita terima. Ada banyak benda kita doa, dia tak bagi kerana dia tahu benda tu tak sesuai. Tuan-tuan, balik tengok dalam surah Asy-Syura ayat 27. Surah Asy-Syura ayat 27. Balik buka. Faham, dengar. Malam ini tenang tidur. Saya kadang-kadang kita tak lena tidur pasal duk puasa macam tak cukup. Duk rasa geram, rasa pikir, tambah pening ni. Bulan 10 ni pening duk nak kena bayar atas ceruk. Tengok Allah kata apa? Walau basatallahu rizqa. Kalau Allah Ta'ala bagi dekat depa ni rezeki banyak. Pasal tu kadang-kadang ada benda Tuhan tak bagi tau. Allah kata walau basatallah. Bukan Allah tak boleh bagi. Macam kita, bukan kita tak boleh bagi mainan. Boleh. Kita ada duit, boleh beli, tapi kita tak beli. Allah kata kalau aku nak bagi, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah aku nak bagi rezeki banyak, ikut yang dia minta, ikut yang dia doa, ikut yang nafsu dia, kalau apa yang dia minta aku bagi, apa kesudahan dia? Labaghaw fil ard. Dia akan jahanam atas muka bumi ni dengan harta yang banyak tu. Pasal itu Tuhan tak bagi. So bila kita baca ayat ni, oh, dia tak bagi bukan kerana dia benci, dia tak bagi bukan dia nak penaya, dia sayang. Bilakah anak akan faham tindakan pak mak dia? Bila besar, bila dia pula ada anak. Oh, patutlah aku minta tu, dia tak beli. Allah kata apa? Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah kata apa? Dia tak bagi apa yang kita minta kerana kita akan rosak dengan kekayaan itu. Dia hanya bagi mengikut kadar yang kita perlu. Ini usul rezeki. Maksud kalau tuan-tuan tak kaya, tuan-tuan tak kaya, kawan tuan-tuan kaya, tuan-tuan perlu takat tu, dia perlu takat tu. Dia kata, "Dok Ustaz, saya memang tak cukup ni." Itu kiraan kita. Pasal apa? Tuan-tuan, kiraan kita bila nak cukup? Takkan cukup. Pasal itu Allah kata, dia bagi biqadar, dengan kadar yang sepatutnya. Pasal itu tuan-tuan dapat banyak tu, tuan-tuan usaha, boleh banyak tu, alhamdulillah. Ini kadar yang Tuhan tahu cukup untuk aku. Kalau lebih, mungkin tak di sini aku. Pasal cukuplah tuan-tuan semua penuh masjid malam ni, ketat sampai lepas keluar. Saya main-main tadi, astagfirullah, ada orang sembahyang atas tar. Sakan. Pasal apa tu? Pasal kadar yang Tuhan bagi itu cukup. Maksudnya tuan-tuan, ada masa nak dengar mengaji. Betul tak? Kan tuan-tuan mau lebih tapi tak melahu, tak ketawa hala.
Pukul 7 pun duduk tengah bendang lagi. Baiklah tak cukup, tak apa. Tuan-tuan rasa tak cukup. Tapi adakah mati dah tu imam? Awak tak cukup makan. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, saya pujuk diri saya. Bukan tuan-tuan lah. Saya pujuk diri saya. Cukup. Syukur. Boleh hidup. Boleh semayang. Ada masa mengaji. Cukup. Tu pun dalam sipi-sipi duduk makan duduk kalut. Jaga. Kemudian yang kedua, Nabi kata apa? Usul yang kedua berkaitan dengan rezeki. Sekarang tuan-tuan tahu berapa banyak Tuhan akan bagi sesuai dengan portion kita. Yang kedua, tuan-tuan kena faham apa? Kalaulah rezeki itu hak tuan-tuan, baju tu hak tuan-tuan, perempuan itu hak tuan-tuan, tanah itu milik tuan-tuan, soal apa pun dalam hidup ni, taklah kita minum racun, taklah kita gantung diri. Orang beriman ni pasal apa dia tak gantung diri? Pasal apa dia tak minum racun? Pasal apa dia tak jadi gila? Pasal dia tahu kalau bukan hak dia, tak akan dapat kat dia. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, la tamuta hatta tastakmila rizquha. Tidak akan mati manusia ini sehinggalah Allah menyempurnakan rezeki dia. Hadis Tabarani. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Abdullah Ibnu Mas'ud. Nabi kata, la tamut. Tak akan mati. So tuan-tuan don't worry ya. Tapi janganlah tuan-tuan tak apa, kita tunggu. Taklah, usahalah kan. Tapi tidaklah kalau kita tak dapat. Kalau tak dapat kat tuan-tuan, tidaklah kita gila. Setengah orang dia gila. Jangan main-main dengan harta ni. Kan? Pulun main pesah kok ni tak dapat. Dia main perah tu. Sama ada dia bunuh diri atau dia pergi bunuh kawan tu. Tu yang tetak, kan? Tu yang terkejut, saman pok, saman mok. Bawa heret pok pergi ke court. Orang kita, bukan orang Hindu. Heret pok pergi ke court, heret mok pergi ke court. Dia kata macam mana dia boleh pergi heret mok dia pergi mahkamah no. Dia lah, kita hak ada tengah 200 heranlah, ni bilionnya cerita, bilion. Tuan-tuan hak tinggal 3,000 pun bertetak ke bawah tak tangga dah. Belum bilion, bila dengar kau orang duk buat pelik. Macam mana? 3,000 pun bertetak. Banyak mana mak dia tinggal? 3,000. Tu pun 2,000 hutang tak tanah kau tu. 1,000 nak bedak tu pun. Tu pun bertetak. So kita soal rezeki, pulun usaha takat mana boleh. Pasal tu Nabi kata apa? Bila hampa faham, ni Nabi sebut ni, bila hampa faham, kamu faham bahawa benda yang kamu betul-betul berhak, yang Allah tulis untuk kamu, yang memang hak kamu, dia akan mari kepada kamu. Maka kamu bersabar dan buatlah dengan cara yang betul. Orang yang tak faham benda ni, dia tak akan sabar. Dia kata kalau kita duk sengak, kalau kita duk buat cara betul, kalau kita tak pusing, kalau kita... Fahamlah tuan-tuan kan? Kau saya nak kena bagi jelas lagi. Ustaz, kalaulah saya ikut lagu Ustaz kata, masuk ikut jalan betul, habis duit ikut beli borang tu lah. Lepas tu nak buat ke mana? Kalau hak kita dapat, tak boleh Ustaz. Kita kena ikut cara yang kena cara. Kalau kita betul benda straight, macam mana? Kita tak dapat. Makna bukan rezeki kita. Pasal tu Nabi sebut ni. Nabi kata apa? Wala yahmilannakum istabta'a ar-rizq. Bukan senang. Ceramah boleh. Tapi bila my reality, kalau ustaz ikut betul, ustaz kira memang mereka pebodoh macam tu. Mai saya nak habaq. Macam mana nak boleh? Macam mana? Bima'asillah. Kita kena buat cara yang under table sikit. Apa ni? Sabotaj dah?
Tuan-tuan, dia suruh berhenti betul? Kau tuan-tuan tafsir begitu? Okey. Nabi sebut satu benda. Saya jumpa ramai orang bila bertembung soal rezeki, kadang-kadang dia boleh salat. Hatta saya sendiri pun kadang-kadang kita boleh salat, kita boleh doa, kita boleh baca Quran. Tapi bila mai pertembungan soal wang ringgit, yang ni agak berat. Pasal tu Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata apa? Jika kamu percaya bahawa rezeki telah ditulis dan kamu tidak akan mati sehingga ia masuk ke dalam mulut kamu, maka buatlah dengan cara yang betul. Tetapi jika kamu tidak boleh bersabar dengan Tuhan, maksudnya kita tak percaya kita kata kita kena pesah ke diri. Tuhan tidak ada bahagian dalam bab ini. Itu yang kita pilih cara haram. Sebab itu kata Ibnu Hazmin, kullu ni'matin la tuqarrib minallah. Saya nak tutup dengan perkataan Ibnu Hazmin. Dia kata apa? Dia kata segala rezeki yang kamu dapat malam ni kita muhasabah. Situ mengaji ni bukan sekadar nak tahu hukum. Mengaji ni bukan kita nak tahu sunnah bid'ah, sekadar sah batal. Kadang-kadang keras hati kita tau bila kita duk tahu sah batal hukum. Tapi mengaji ni nak bentuk jiwa. Pasal tu Nabi dia kata apa? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Selain dari dia, Tuhan hantar mai Nabi untuk mengajak kitab, mengajak hukum, ajak syariat. Tuhan tak lupa untuk sebut tugas Nabi itu membersihkan hati. Pasal itu Ibnu Hazmin, walaupun bahasa dia tajam, lidah dia kasar, sekali dia kata macam tikam. Ibnu Hazmin bahasa dia kasar, sehingga orang kata berlindunglah daripada lidah Ibnu Hazmin. Jenis memang pukul rapat ni. Tapi dia sebut satu perkataan yang sangat lunak, sangat halus. Dia kata kullu ni'matin, setiap nikmat yang Allah bagi kepada kita, kesihatan, harta, apa sahaja nikmat yang Allah bagi, jika la tuqarrib minallahi azza wa jal. Tuan-tuan ingat, jika benda nikmat itu tidak menjadikan, tidak menyebabkan kita dekat kepada Allah, Ibnu Hazmin kata itu bukan nikmat, itu bala. Besarnya kata-kata tu. Dia kata kalau kita dapat nikmat, duit tu mendekatkan kita kepada Allah, itu nikmat. Tapi kalau kita dapat duit, kita rasa nikmat, tapi duit itu menjauhkan kita pada Allah dan agama dia, itu bukan rezeki, itu bukan nikmat, itu bala dan musibah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita minta kepada Allah sesuai dengan qadar yang sepatutnya, dan Allah tahu apa yang kita perlu. Allah tidak berhajat kepada kita, tapi kita yang berhajat kepada Allah. Okey tuan-tuan hadirin mukminin, insya-Allah kita jumpa lagi. Cuma saya nak maklum, tapi tuan-tuan mari jangan tak mai pula. 2 pusingan kot. Saya tak pernah janji 2 pusingan usrah ni. Saya minta maaf dulu kerana saya terpaksa ada program luar kawasan. Bukan kahwin lah, ngajak juga. 2-3 hari ni dia pada tanya ni, siapa ni? Dia kata ustaz ni kahwin 2, ustaz ni kahwin 2. Ya, tidaklah menjadi ustaz tu kena kahwin 2. Dia pada kata kan, isteri saya pun masjid balik. Masjid balik. Oh lambat sikit masjid duduk di mana? Sebab tu tuan-tuan saya pun nak mengelakkan contoh kahwin 2 ni. 2 pusingan ni, minggu ni dengan minggu depan saya kena keluar kawasan, ada program di luar. Jadi insya-Allah kita datang ustaz lain. Saya minta satu tuan-tuan marilah juga. Jangan putus istiqamah. Biarlah kita mari lillahi ta'ala, bukanlah kerana saya ataupun siapa-siapa. Ilmu semua bagus, semua baik. Mudah-mudahan Allah rahmat usrah kita. InsyaAllah kita istiqamah menuntut ilmu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.